Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid yang cikgu hormati sekalian. Yalah, pada hari ini kamu semua sihat tak? Ya, sihat, syukur, alhamdulillah. Cikgu pun sihat pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung tajuk pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu unit yang sama tapi sub-unit yang berbeza nanti. Okey, jadi unit tersebut ialah yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Okey. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkanlah peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dalam sesi Google Meet kalau cikgu buat Google Meet. Tapi kalau macam sekarang ni cikgu buat rakaman je, tapi tak apa, kamu dengar saja. Okey, jadi peraturan yang pertama ialah bersedia di tempat yang sesuai. Jadi peraturan yang kedua pula, sentiasa membuka kamera semasa PDP berlangsung. Peraturan yang ketiga, menutup mikrofon semasa guru sedang mengajar. Dan peraturan yang keempat, membuka mikrofon apabila diminta ataupun untuk menjawab soalan yang cikgu ajukan. Okay. Jadi jom kita tonton satu video dulu. Okay. It's Kuala Lumpur's hottest new property, one of the biggest royal palaces in Asia. This is the brand new Istana Negara. But the real magnificence lies through these doors. Inside, more than 1,000 rooms, over 100 chandeliers, and a mighty throne room. With unprecedented access, we'll take you inside where few have seen. Memang adalah berlaku sesat di istana ni sebab terlalu luas. To discover the inner workings of a royal household. Satu hari lah untuk tukar lampu. As they prepare to throw a royal birthday bash for the new king. Kena buat betul-betul ni. Jadi saya tak boleh silap. Kalau saya silap, ianya akan mencacatkan sejarah. Okey, jadi habis dah video kita. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya dulu awak semua. Awak rasa video tadi tu tentang apa? Cuba awak fikir-fikirkan dulu. Nanti cikgu bagi tahu apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi awak boleh cuba teka dululah. Agaknya cikgu nak ajar apa pada hari ini dan apa kaitan video ni dengan tajuk kita pada hari ini. Okey. Jadi cikgu bagi masa dalam 1 minit macam tu. Okey. Okey, nampaknya dah 1 minit berlalu. Jadi awak semua dah teka. Cikgu pun nak tanya awak tak boleh sebab cikgu buat rakaman je. Jadi berdasarkan video tadi tu, pada hari ini kita akan belajar tentang bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dengan alat-alat kebesaran. Kenapa cikgu tunjuk gambar video tadi kan? Sebab video tadi tu berkaitan dengan situasi ataupun apa yang berada dalam istana. Jadi cikgu akan kaitkanlah apa yang ada dalam istana tadi tu dengan topik kita pada hari ini. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu dah buatlah, tetapkan objektif untuk empat kelas tahun 5 ni. Jadi cikgu sebutkan dulu untuk kelas mutiara dulu. Okey. Jadi bagi kelas objektif pembelajaran 5 mutiara,
pada akhir PDP, murid akan dapat pertama, melengkapkan 3 daripada 5 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dengan betul. Yang kedua, memadankan 6 daripada 11 alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan betul. Yang ketiga, mencatat 2 daripada 4 kepentingan mengekalkan institusi yang di-Pertuan Agong dengan betul. Dan yang terakhir ialah menulis 2 daripada 4 kepentingan taat setia kepada raja dan negara. Bagi kelas 5 belian pula, pada akhir PDP, murid akan dapat 1. Melengkapkan 2 daripada 5 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dengan betul. Yang kedua, membadankan 5 daripada 11 alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan betul. Yang ketiga, mencatat 1 daripada 4 kepentingan mengekalkan institusi yang di-Pertuan Agong dengan betul. Dan yang keempat, menulis 1 daripada 4 kepentingan taat setia kepada raja dan negara. Bagi kelas 5 Zamrud pula, pada akhir PDP, murid akan dapat melengkapkan 4 daripada 5 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dengan betul. Yang kedua, memadankan 8 daripada 11 alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan betul. Yang ketiga, mencatat 3 daripada 4 kepentingan mengekalkan institusi yang di-Pertuan Agong dengan betul. Dan yang keempat, menulis 3 daripada 4 kepentingan taat setia kepada raja dengan betul. Dan bagi kelas 5 dan 5 pula, pada akhir PDP, murid akan dapat melengkapkan 3 daripada 5 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dengan betul. Yang kedua, memadankan 7 daripada 11 alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan betul. Yang ketiga, mencatat 2 daripada 4 kepentingan mengekalkan institusi yang di-Pertuan Agong dengan betul. Dan yang keempat, menulis 2 daripada 4 kepentingan taat setia kepada raja dengan betul. Itu adalah setiap objektif yang akan kita capai lah pada akhir PDP kita pada hari ini. Jadi apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi dalam tajuk ini kita ada 5 subunit yang akan kita pelajari. Tapi pada minggu lepas kita dah belajar 3 ini. Jadi pada ini cikgu akan sambunglah 2, iaitu bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dan juga alat kebesaran yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Jadi yang pertama sekali kita tengok dulu apa bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ni kan. Kita lihat yang di-Pertuan Agong ni ketua negara kita. Jadi apa bidang kuasa yang dipegang oleh baginda? Jadi di sini cikgu ada masukkan 6 bidang kuasa yang disandang oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi kita lihatlah yang pertama dulu. Yang pertama ialah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja. Jadi kita lihat kalau negeri-negeri yang tak ada raja ni memang tak ada ketua agama Islam lah. Jadi ketua agama Islamnya ialah yang di-Pertuan Agong. Yang kedua pula ialah melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Jadi siapa yang melantik Perdana Menteri ni kan? Dan juga anggota kabinet ni. Jadi yang bertindak untuk melantik Perdana Menteri dan kabinet ni ialah atas kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Jadi segala kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putera ni siapa yang jaga kan? Jaganya adalah yang di-Pertuan Agong. Kita lihat yang keempat pula. Yang keempat apa dia? Yang keempat ni memelihara kepentingan sah
kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Jadi, kepentingan sah kaum-kaum lain dijaga oleh Yang di-Pertuan Agong. Contohnya macam tadi Yang di-Pertuan Agong dia menjaga juga hak istimewa orang Melayu. Jadi bagi orang yang bukan Melayu pula tetap dijaga kepentingannya di bawah Yang di-Pertuan Agong. Yang kelima, Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia ni berkaitan dengan tentera lah, dan pemerintah tertinggi ni ialah baginda. Dan yang terakhir ialah mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat. Jadi siapa yang bagi gelaran, macam kalau awak semua pernah dengar lah dekat dalam TV ke ataupun surat khabar ke, ada gelaran-gelaran yang diterima oleh orang-orang yang kita lihat lah kan. Jadi siapa yang kasih? Yang kasih tu adalah Yang di-Pertuan Agong lah. Okey. Jadi selesai sudah untuk bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita akan lihat pula pada alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong pula. Okey. Alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai lambang kedaulatan negara. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong mempunyai simbol keunikan tersendiri. Okey. Jadi keunikan tersebut dapat dilihat melalui pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran diraja yang digunakan sewaktu istiadat pertabalan, hari ulang tahun kepeteraan rasmi, perasmian pembukaan parlimen dan istiadat-istiadat tertentu. Okey. Kita lihat satu persatu dahulu. Ada dua iaitu pakaian kebesaran diraja dan juga alat kebesaran diraja. Bagi bahagian yang pertama ni, cikgu akan tunjukkan pakaian kebesaran diraja terlebih dahulu. Okay. Jadi di sini pakaian kebesaran diraja yang pertama ialah tengkolok diraja. Okey. Siapa yang pakai tengkolok ni kan? Tengkolok ni dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan Raja Pemaisuri Agong. Jadi tengkolok diraja adalah seperti ini. Nampak? Bagi yang tak pernah tahu ataupun tak pernah nampak, ini ialah rupa tengkolok diraja. Okey. Tengkolok diraja ni berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Dan solek ni ialah corak pada tengkolok ni dinamakan dendam tak sudah. Okey, itu nama corak dia. Dan kita lihat pula pada pakaian kebesaran yang kedua. Okey. Pakaian yang kedua ialah keris pendek diraja. Okey. Mata keris lama digunakan untuk menempa keris ini. Okay, nampak ni? Nampak mata keris ni? Kan? Keris ni. Dia diperbuat daripada mata keris yang lama. Dan sarung keris pula diperbuat daripada gading yang bertatahkan emas. Nampak? Mahal lah nilai keris ni. Jadi pakaian yang seterusnya ialah pending diraja. Okay, pending diraja ni lebih kurang macam tali pinggang lah bagi kita rakyat kebiasaan. Tapi bagi kerabat diraja, kita panggil dia sebagai pending diraja. Pending diraja ni diperbuat daripada emas 10 mutu dan bertatahkan permata berlian. Nampak betapa mahalnya nilai pending ini. Dan ia dijadikan sebagai hiasan pada tali pinggang ataupun bengkong. Yang Agong pakai ni lah. Dan musket pula ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Musket ni kalau kita tengok dekat buku teks ataupun dalam surat khabar ke, dalam televisyen, kita nampak Agong pakai apa kan? Inilah Agong pakai. Agong pakai baju dan bajunya ni kita panggil sebagai musket. Dan musket ni dia diperbuat daripada benang bulu hitam dan disulami dengan benang emas. Nampak? Ini daripada benang berbulu hitam lah. Dan disaluti ataupun disulami dengan benang emas. Okey, kita lihat pula pada gandik diraja dan juga kalung diraja. Okey, untuk pengetahuan awak semua, gandik diraja dan juga kalung diraja ni hanya dipakai oleh Raja Pemaisuri Agong bukannya Yang di-Pertuan Agong.
Okay, jadi cikgu akan terangkan dulu mengenai Gandik Diraja ni. Okey. Gandik Diraja ni dipakai oleh Raja Permaisuri Agong sewaktu istiadat pertabalan dan kebesaran diraja. Okey. Dan Gandik Diraja ni diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan permata berlian. Manakala bagi kalung diraja pula, ia diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan permata berlian. Dan kalung diraja ni dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Seperti yang cikgu dah cakap tadi itulah. Okey. Sekejap ya, cikgu terus skip. Mana tadi? Jadi kita akan lihat pula pada alat kebesaran diraja. Okay. Alat kebesaran dengan pakaian ni tak sama ke cikgu? Memang tak sama. Pakaian ni dia pakai, orang tu pakai, tapi alat ni dia tak pakai, dia bawa ataupun pegang. Okey. Jadi bagi alat kebesaran diraja ni kita lihat dahulu. Ada banyak. Jadi kita lihatlah satu persatu. Okey, yang pertama ialah keris panjang diraja. Okey. Mata keris bagi keris panjang diraja ni ditempa dengan besi wajah yang diambil dari 9 buah negeri-negeri Melayu yang mempunyai raja. Jadi, macam kita dah belajar pada topik yang lalu, ada 9 buah negeri yang mempunyai raja. Jadi mata keris tersebut ditempa daripada besi yang diambil daripada negeri-negeri tersebut lah. Okay. Dan hulu keris hingga sarungnya disaluti emas. Jadi nampaklah keris ni memang mahal. Memang disaluti emas. Okay, jadi kita lihat pula cogan alam. Cogan alam ni diperbuat daripada perak dan terdapat 11 buah negeri persekutuan tanah Melayu di sekeliling bulatan. Jadi kita nampak bulatan ni dia ada 11 buah negeri, melambangkan 11 buah negeri yang berada di negara kita ni. Jadi yang seterusnya ialah Chokma. Ini ialah Chokma. Okey. Mesti awak semua tak pernah nampak kan? Jadi Chokma ni diperbuat daripada perak dan mempunyai kubah di hulunya dan merupakan alat perang pada zaman dahulu. Okey. Ini Chokma. Dan cogan agama, kita lihat. Cogan agama ini diperbuat daripada perak dan berhulu besar. Dan ayat-ayat suci Al-Quran diterapkan pada batang dan hulunya. Nampak? Kat sinilah hulu. Kita lihat pula payung ubur-ubur kuning diraja dan tombak berambuh. Nampak? Ini payungnya. Ni. Payung dan juga tombak berambuh. Okay. Jadi pada puncak payung ubur-ubur kuning ni, nampak payung kuning ni, diletakkan anak bulan dan bintang berwarna kuning raja. Jadi atas payung ni istimewanya ada anak bulan dan juga bintang. Dan tombak berambuh pula ni dia mempunyai mata berlok 3. Berlok ni lebih kurang lengkung lah. Ada lekuk-lekuk dia dekat situ. Dan pedang keris panjang dan sundang diraja adalah senjata Melayu lama. Nampak ni gambarnya. Dan keris panjang dan sundang diraja ni disaluti dengan perak dan berukir pada hulu sarungnya. Okay. Jadi itu untuk alat-alat kebesaran diraja. Kita lihat pula pada Daulat Tuanku sub-unit yang seterusnya. Jadi apa yang akan kita belajar dalam sub-unit ni? Kita akan belajar tentang Yang di-Pertuan Agong. Okay. Jadi seramai 16 orang Yang di-Pertuan Agong telah dipilih secara bergilir sebagai ketua utama negara sejak kemerdekaan. Dan bersemayamnya baginda di atas tahta kerajaan berkhayal membawa kestabilan dalam negara kita sehingga kini. Maaf, sini berjaya ya. Cikgu salah type. Jadi kita ada 16 yang di-Pertuan Agong dalam memerintah negara kita. Jadi kita akan lihat satu persatu
yang di-Pertuan Agong tersebut. Jadi yang di-Pertuan Agong yang pertama ialah almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Itu baginda memerintah bermula pada Ogos 1957, iaitu sejak negara kita merdeka, sampailah April 1960. Dan baginda berasal dari Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Agong yang kedua pula ialah almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada April 1960 sehingga September 1960. Berasal daripada negeri Selangor. Jadi kita lihat yang di-Pertuan Agong yang ketiga pula. Okey, yang di-Pertuan Agong yang ketiga ialah almarhum Tuanku Said Putra Al-Haj ibni almarhum Said Hassan Jamalullah. Baginda memerintah bermula September 1960 sampailah September 1965 dan baginda berasal dari negeri Perlis. Okay. Yang di-Pertuan Agong yang keempat pula, almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Bermula pada tahun September 1965 sehinggalah September 1970. Berasal dari negeri Terengganu. Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya pula ialah almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Baldi Shah yang bermula pada September 1970 sehinggalah September 1975. Berasal daripada negeri Kedah. Kita lihat pula yang di-Pertuan Agong yang keenam. Okay. Yang keenam ni ialah almarhum Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim. Bermula pada tahun September 1975 sampailah Mac 1979 yang berasal dari negeri Kelantan. Okay. Jadi sebelum tu cikgu nak terangkanlah, mesti awak tak tahu kan almarhum ni apa. Almarhum ni adalah gelaran bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat ada nama orang ataupun nama yang di-Pertuan Agong yang ada panggilan almarhum di hadapan, bermaksud Sultan tersebut dah tak adalah, sudah meninggal dunia. Jadi kita panggil dia sebagai almarhum. Okay. Kita lihat yang di-Pertuan Agong yang ketujuh. Okay. Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Panjang namanya. Jadi baginda memerintah pada April 1979 sehinggalah April 1984 dan berasal dari negeri Pahang. Okay. Yang di-Pertuan Agong yang ke-8 pula ialah ni dari negeri kita lah, iaitu negeri Johor. Almarhum Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail. Bermula pada April 1984 sampailah April 1989. Okay. Jadi kita lihat yang di-Pertuan Agong yang ke-9. Yang ke-9 ni ialah almarhum Sultan Azlan Shah Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah Ghafarullah. Jadi baginda memerintah pada April 1949 sehinggalah April 1994 dan berasal dari negeri Perak. Okay. Yang ke-10 pula ialah almarhum Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman. Bermula pada April 1994 sehinggalah April 1999 dan berasal dari negeri Sembilan. Okay. Yang di-Pertuan Agong yang ke-11 pula, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Baginda memerintah sejak April 1999 sehinggalah November 2001 dan berasal dari negeri Selangor. Okay. Bagi yang di-Pertuan Agong yang ke-12 pula ialah Tuanku Said Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Said Putra Jamalullah. Itu bermula pada Disember 2001 sehinggalah Disember 2006 dan berasal dari negeri Perlis. Kita lihat pula yang di-Pertuan Agong yang ke-13. Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Bermula pada Disember 2006 sehinggalah Disember 2011 dan berasal dari negeri Terengganu. Okay. Yang di-Pertuan Agong yang ke-14 pula, ini yang di-Pertuan Agong yang menjadi agung sebanyak 2 kali. Namanya ialah almarhum Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim almarhum Sultan Baldi Shah. Bermula Disember 2011 sehinggalah Disember 2016 dan baginda berasal dari negeri Kedah. Dan
Yang di-Pertuan Agong yang ke-15 pula ialah Sultan Muhammad ke-5, Disember 2016 hinggalah Januari 2019, berasal dari negeri Kelantan. Dan yang di-Pertuan Agong yang ke-16 ialah yang sekarang ni lah, Sultan Abdullah yang Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Muqtasim Billah, bermula Januari 2019 sehinggalah kini. Jadi tugasan. Sini cikgu nak awak buat tugasan ada 3. Jadi kita lihat yang pertama. Tugasan yang pertama ni awak perlu jawab setiap soalan yang diberikan di live worksheets. Okey, cikgu ada bagi link. Jadi awak buka link tu dan awak tulis je jawapan dekat situ. Tak payah salin dekat buku tulis. Yang kedua ialah jawab semua soalan kuis di Google Form. Cikgu dah sediakan satu link Google Form. Dan Google Form tu berbentuk kuis, awak akan jawablah dekat situ. Dan yang terakhir ialah membuat rumusan ringkas tentang apa yang telah dipelajari. Ni awak type kat WhatsApp je pun tak apa. Cikgu nak tahu apa yang awak dah belajar pada hari ini. Okay. Jadi setakat itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.